Menarik 10. Medan Selera Daro yang akan memulakan operasi pada Mac ini bakal menjadi satu lagi mercu tanda ikonik daerah tersebut yang berpotensi menarik kedatangan pelancong. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi'i Ahmad, infrastruktur baru yang siap dibina sepenuhnya dengan kos RM4 juta bakal dilengkapi dengan astaka bagi tujuan penganjuran pelbagai acara rasmi serta majlis keramaian. Beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg kerana meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM450,000 untuk pembinaan astaka dan menurap keseluruhan kawasan berkenaan untuk melengkapkan medan selera itu. Sehubungan itu, Safi'i mempelawa para peniaga di kawasan sekitar yang berminat untuk berniaga di medan selera itu agar menghantar permohonan mereka kepada Majlis Daerah Matu Daro sebelum atau selewat-lewatnya pada 31 Januari ini. Tampil dengan idea untuk mengelakkan pembaziran dan membantu klinik tudan, Persatuan Wanita Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Senadin dengan kerjasama komuniti setempat memperbaiki kerusi roda di klinik itu. Sebelum ini, pihaknya turut menyumbangkan kerusi roda kepada klinik berkenaan. Bagaimanapun, terdapat laporan yang mengatakan kebanyakan kerusi roda di klinik itu rosak dan tidak dibaiki. Seramai 15,000 sukarelawan dari Universiti Teknologi Mara UiTM kini bersiap siaga untuk memberi bantuan pasca banjir di beberapa negeri yang terjejas akibat bencana itu menerusi inisiatif UiTM Prihatin. Naib Chancellor UiTM Profesor Emeritus Datuk Dr. Ir Muhammad Azrai Kasim memaklumkan dalam satu kenyataan, misi sukarelawan pasca banjir tersebut melibatkan warga dan alumni UiTM daripada semua cawangan di seluruh negara. Menurutnya, perkhidmatan dan bantuan yang akan dihulurkan adalah khidmat pembersihan pasca banjir di institusi-institusi dan rumah-rumah yang terjejas di kawasan yang terkesan akibat bencana itu. Pada masa sama, UiTM Prihatin turut melancarkan tabung bencana banjir dan semua sumbangan kepada tabung itu boleh dibuat melalui akaun amanah bank tertera. Ratusan ribu itik di Perancis akan dihapuskan bagi mengekang penularan penyakit sel sema burung. 400,000 daripadanya sudah disembelih yang mana bahagian limpanya akan diambil dan dijadikan sebagai makanan eksotik, manakala 200,000 lagi akan dimusnahkan. Khamis lalu, Pegawai Kesihatan memperluaskan zon penghapusan itik dan angsa dalam radius 5 km dari kumpulan haiwan yang dijangkiti berbanding 3 km sebelum ini. Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud telah menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 pada Jumaat. Sebelum ini, Arab Saudi melancarkan kempen vaksinasinya sejak Disember lalu selepas menerima hantaran pertama ratusan ribu vaksin. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan lebih setengah juta rakyatnya mendaftar untuk mengambil vaksin Pfizer sejak pendaftaran dilancarkan 15 Disember 2020. 10 bayi dilaporkan maut selepas wad bersalin di sebuah hospital bandara Maharashtra Barat India terbakar pada Sabtu. Dr. Pramod Khande berkata, kesemua yang terkorban berusia antara beberapa hari dan 3 bulan. Siasatan awal mendapati kesemua bayi berkenaan maut akibat sesak nafas selepas terhidu asap tebal. Bagaimanapun, punca kebakaran masih disiasat. Akaun Twitter Donald Trump digantung secara kekal atas alasan risiko berulang kejadian keganasan susulan insiden penyokong beliau merusuh di bangunan Capitol Washington DC pada Rabu. Sebelum ini, akaun Trump disekat oleh Twitter selama 12 jam selepas kejadian rusuhan yang mengakibatkan kematian di bangunan yang menempatkan Dewan Perwakilan dan Dewan Senat negara berkenaan. Pada Khamis, Trump kembali menggunakan platform media sosial itu dengan satu hantaran pesanan video yang dilihat sebagai usaha meredakan ketegangan selepas kekacauan dilakukan oleh penyokongnya.
Selain itu, Trump turut mengaku kedudukannya sebagai Presiden Amerika Syarikat sedang menuju pengakhiran dan menjanjikan peralihan kuasa yang lancar kepada Biden walaupun beliau tidak mengucapkan tahniah atau menyebut nama penggantinya. Seorang wanita kecewa apabila mendapati wang simpanannya bernilai 15 juta rupiah atau RM4,330 Malaysia musnah dimakan anai-anai. Berdasarkan klip video yang dimuat naik dalam media sosial itu, wanita tersebut dilihat menunjukkan beg plastik hitam mengandungi wang yang disimpannya. Menurutnya, wang itu dikumpul selama beberapa tahun dan disimpan di bawah tilam di biliknya. Kata wanita berusia 49 tahun itu, wang tersebut hendak digunakan untuk membeli kelengkapan dan pengubahsuaian rumahnya. Atas nasihat jirannya, beliau pergi ke bank untuk mengetahui sama ada wangnya yang rosak itu dapat digantikan. Beliau hanya menerima ganti rugi daripada pihak bank berjumlah RM900,000 iaitu RM259 bagi pecahan wang RM100,000 bersamaan RM28 dan RM50,000 bersamaan RM14. Seorang peguam di Indonesia berbangga memiliki nama paling pendek di dunia iaitu O meskipun sering diejek orang sejak kecil. O Jainun, 64 tahun, berasal dari Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat, kini bertugas di firma guaman O dan rakan-rakan. Menurut O, bapanya yang bekerja sebagai pegawai awam negeri PNS mendapat inspirasi namanya semasa membaca majalah tentang nama paling pendek di dunia pada tahun 1963. Menurutnya, dia pernah meminta untuk menukar nama ketika zaman persekolahan kerana kerap diejek rakan-rakan tetapi ditolak oleh bapanya. Sebaliknya, bapanya meminta O belajar bersungguh-sungguh untuk meraih kelulusan sarjana atau pangkat doktor bagi membuktikan kehebatan nama itu. Ribut salji melanda Sepanyol menyebabkan ribuan pemandu terperangkap di dalam kenderaan masing-masing selepas pihak berkuasa menutup banyak laluan di negara itu. Lapangan terbang Madrid juga ditutup buat sementara waktu sehingga keadaan kembali pulih. Reuters melaporkan dua lebuh raya berdekatan Madrid adalah antara 400 laluan utama yang dilanda ribut salji sekaligus menjejaskan aliran lalu lintas. Pihak berkuasa trafik menasihatkan pengguna jalan raya supaya mengelakkan perjalanan yang tidak penting. Menarik 10.